Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda. Dan seorang tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah memperkasa modal insan berkemahiran dan kreatif. Dan tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Ibrahim Ismail, iaitu Ketua Pengarah Kraf Tangan Malaysia. Jadi Tuan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Raya. Oh, ya, selamat kita. New norm. Betul. Dan ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan jangan lupa anda juga sebenarnya dapat mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, satu topik yang saya kira Encik Ibrahim menarik sebenarnya untuk kita kongsi bersama dengan penonton, dan ramai jugalah yang mungkin tidak mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh Kraf Tangan Malaysia. Ramai juga yang mungkin ingin mengetahui tentang penubuhan Kraf Tangan Malaysia itu sendiri, dan yang lebih penting adalah tentang apa yang disebut sebagai program latihan kemahiran kraf untuk golongan belia yang diberi penekanan. Jadi boleh kita kongsi bersama, Tuan? Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat Bernama menjemput kita untuk mengadakan sesi begini. Di mana pada saya betul lah, ramai mungkin yang tak sedar kewujudan perkara-perkara begini. Satu inisiatif yang baik oleh pihak kerajaan sebenarnya. Jadi sebenarnya Kraf Tangan ni lama dah dia untuk Kraf Tangan ni dia tahun 67 lagi. Masa tu kita di bawah MARA lah. MARA yang mulakan 1967 untuk CJ ketukangan tangan pada masa tu. And then pada tahun 73 kita tubuhkan lembaga Kraf Tangan Malaysia. Jadi kita ambil alih daripada MARA buat benda tu, dan pada tahun 79 kita diperbadankan atas 222. Jadi pada masa tu Perbadanan Pelajar Kraf Tangan Malaysia diwujudkan untuk mengambil alih peranan untuk kita memajukan lagi industri kraf negara. Tu sehingga kini kita banyaklah dia punya evolusi dia daripada tahun 73, 79, dan kita mula merangka program-program untuk melatih belia-belia di dalam kraf tangan. Jadi di dalam satu negara, kalau kita tengok kraf ni kita tak nak macam satu warisan sajalah. Kita nak diterajui boleh orang muda yang berpelajaran, yang ada ilmu-ilmunya. Jadi perlu distrukturkan. Dari situlah kita di Kraf Tangan kita merasakan generasi muda perlu dibawa masuk di dalam kraf ini supaya ahli kraf atau peniaga-peniaga kraf ni bukan orang kata yang tak ada pelajaran. Jadi mereka ada diploma, ada CJ yang tahu tentang kualiti produk yang perlu dihasilkan. Jadi atas inisiatif itu kita merasakan kraf ni perlu orang kata berterusan dan selaras dengan kemajuan negara. Kita negara maju, yang kita nak maju, tapi dari segi kemahiran kraf pun perlu maju dari segi teknologi, dari segi kreativiti mereka. Jadi segi itulah pada tahun 2021 kita membuat satu kertas jemaah menteri untuk mewujudkan Institut Kraf Negara. Jadi kalau masa sebelum tu dia berjalan juga sebagai mengulakan sijil. Jadi tapi bila 2021 tu kita mengambil langkah Perbadanan angkat ke jemaah menteri untuk menubuhkan Institut Kraf Negara. Jadi kita tubuhlah Institut Kraf Negara dan kita mula rekrut student dengan mengeluarkan diploma dan sijil. Bermaknanya orang kraf ni bukan kata dia sijil-sijil biasa jelah. Ini yang diploma dan diiktiraf oleh kerajaan oleh JPA. Maknanya kalau pada masa tu dia orang ada diploma kraf, boleh kerja kerajaan dah. Boleh melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi selaras dengan perkembangan terkini dari prinsip pendidikan negara, jadi kerajaan memerlukan satu orang kata agensi Kalaikan Malaysia pada tahun 2016. Dan kita kena memenuhi pula requirement ni tadi tu. Dipanggil agensi Kalaikan Malaysia atau MQA. Dan kita kena apply. So dia adalah standard dia sama dengan universiti asal awam yang lain atau mana-mana institusi yang buat, dan kita kena follow dia punya rule lah. Standard semua, syllabus semua kita kena buat, dan kita berjaya. Jadi 6 jurusan kita dapat: baca batik, tenun, kayu, logam, seramik dan rotan. Kita ada 6 jurusan yang qualificationnya diiktiraf oleh agensi Kalaikan Malaysia atau MQA, di mana mereka ni yang dapat sijil itu dia boleh melanjutkan pelajaran
ke universiti awam. Melanjutkan dari segi buat ijazah ataupun masters ke dalam bidang-bidang yang berkaitan. Dan kita pada tahun lepas 2019 Kraft Tangan kita ambil satu lagi langkah untuk kita bekerjasama, kita buat MOU dengan universiti tempatan, UiTM, UAE. Kita dah signing dan kita signing satu lagi MOU dengan British Council. Jadi bermaknanya Institut Kraft Negara ni juga diiktiraf oleh local universities. Kita bekerjasama in term of research, in term of nak menghantar pelajar kita ke sana, nak buat macam kajian-kajian penting. Jadi kita nampak Institut Kraft Negara peranan ni semakin diiktiraf. Jadi untuk industri itu terus maju, kita memerlukan ahli-ahlinya yang ada pelajaran, faham tentang apa itu dari segi kreatif, craft itu sendiri. Kita tak nak macam industri craft ni macam orang kata diteburi oleh orang lama dan makin lama dia akan menurun. Betul. Dan akhirnya akan hilang. Akan hilang. Sesuatu yang juga penting yang ingin saya dapat pandangan daripada Tuan lah. Bila kita bercakap tentang apa yang dilakukan oleh Kraft Tangan, kita bercakap tentang industri kreatif sendiri. Tetapi apakah para graduan yang dikeluarkan oleh IKN itu sendiri mempunyai peluang-peluang yang cukup luas sebenarnya bila kita bercakap tentang pasaran guna tenaga, terutamanya permintaan daripada luar industri? Kalau sejak kita IKN ini ditubuhkan 2001 hingga 2019, kita ada lebih 2,653 graduan. 84% dia punya kebolehpasaran masuk balik. Tak ada masalah. Kerana kreatif ni dia kalau kita pergi, saya tahun lepas saya pergi di Uzbekistan, di mana kerajaan mereka pun melihat Kraft Tangan ni sebagai salah satu sumber ekonomi kepada rakyat mereka. Dia sanggup panggil penyertaan almost satu dunia datang. Dia dipanggil Kokan Craft Festival. Saya hadirlah sebagai tetamu juga. Mana mereka amat orang kata menyanjungi Malaysia ni. Kita bagi satu pengiktiraf pada Malaysia. Dijemput dan ditaja untuk ke sana. Dan saya pergilah untuk tiket untuk Malaysia untuk craft. Jadi dia bertanya kita. Jadi saya kata kita di Kraft Tangan di Malaysia kita ada Institut Kraft Negara. Dia terkejut. Berstruktur dan diiktiraf oleh kerajaan. Mungkin di tempat-tempat lain kita rasa macam ada tapi dijalankan oleh NGO, bukanlah satu perbadanan macam kita. Jadi kita amat berterima kasih pada kerajaan kita yang sejak tahun 67 lagi sudah mengiktiraf ini sebagai satu industri yang boleh mengubah kehidupan masyarakat. Jadi dalam hala tuju kita merasakan bahawa kita menetapkan bahawa kraft ni boleh sebagai salah satu sosioekonomi rakyat. Kraft memperkasakan sosioekonomi rakyat. Mana you dengan kraft bila memperkasakan sosioekonomi you, mana kita berpandangan kalaulah satu keluarga, contoh dia kalau tu Makcik Kiah ke, Makcik Kiah. So kalau Makcik Kiah ni dia tak bekerja, suami dia bekerja, tapi pendapatan tak mencukupi untuk menampung keluarga. So dengan buat kraft ni, you tak perlu mesin pun. You can stay at home, buat rotan ke apa ke. So you boleh pasarkan. Kalau you boleh buat satu hari boleh dapat RM50 pun, tidak-tidaknya dia boleh membantu suami dia. Despite benda-benda lain, maknanya dalam PKP pun dia duduk rumah tapi dia boleh buat benda-benda ni dan boleh jual. In terms of pasaran, saya suka bila Tuan sebut tentang persoalan ini. Ada juga yang mengatakan di luar sana Tuan yang berpandangan bahawa Kraft Tangan Malaysia ini hanyalah untuk local market. Tetapi dari segi international market itu, apakah ada exposure yang seluas-luasnya yang memberi ruang dan juga peluang kepada Kraft Tangan kita untuk berkembang? Dari segi pasaran sebenarnya with the technology it's borderless sebenarnya. Macam mana kita nak reach saja kita punya buyers. Those days memang kita banyak buat event, international event. Kita pergi Amerika, kita pergi London, Jerman, Hong Kong, everywhere. So kita punya reach out tu dah ada. Dan in fact usahawan kita yang establish, yang ada capacity yang besar, tak ada isu dah. Memang dia orang supply. Macam contoh dia, satu usahawan saya di Kedah, dia buat seramik. Dia buat seramik, dia dapat buyer. Saya pernah pergi dengan dia di Jerman dulu. Sampai sekarang untuk cari dia nak order, dia dah buat pun, tapi itu masih PKP, dia terpaksa stop sekejap. Dan dia continue balik. Ini keluar dalam bentuk container load lah, yang besar punya, yang boleh. Usahawan kita tak ada masalah. Jadi macam kalau usahawan yang kecil sekalipun, contoh dia, saya ada usahawan di Sarawak, dia buat beg bemban, dia continuous order daripada Jepun, because these people they understand the craft item. Kalau yang kata mass produce, is mass produce lah, dia can go on container. Tapi kalau yang
handcrafted, dia buat satu-satu, dia pun payah, mungkin dia minta based on their capacity, mungkin sebulan dia nak 100 pieces, 200 pieces continuously. Kita punya usahawan batik pun begitu. Saya ada usahawan batik di Langkawi, continuously supply. Di Kelantan ada buyer from America, continuously hantar order. Dalam PKP pun dia pun masuk dalam kita punya Ikrar Bazaar. Kita ada form satu group dipanggil Ikrar Bazaar. So dia orang ni masuk group kita dan order terus dengan usahawan kita di Kelantan. Jadi from America. So with this technology, the government initiative baru pun mengatakan by Malaysian product online everything, but kita dah ada pun platform. Jadi dalam usaha kita dengan Ikraf Negara ni pun, so kita menerapkan nilai-nilai ini kepada student. So you don't worry about the market. Kita tak perlu lagi nak nyewa kedai. It's saving. Then you can promote your product every day. Ya, hari-hari you boleh jual. And then the customer is there. Kalau kita punya Ikrar Bazaar yang saya buat tu, Kraft Tangan buat, kita ada dalam 10,000 members. Mana 1,000 adalah usahawan, 9,000 adalah buyers ataupun peminat craft. So kita nak turn around, macam mana 9,000 ni jadikan buyers. Jadi dari segi kebolehpasaran, pencapaian kepasaran is there already, maknanya dah ada lah di dalam kita punya platform. So kalau budak AKN tadi dia bawa keluar, dia tak ada nak kemampuan nak sewa kedai, nak sewa, dia bisa okey. Dia buat at home, masukkan dalam grup ni, dia akan sell. Jadi penerimaan produk craft kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau saya nak beritahu tuan, kita pernah ke Harrods London 2009 lagi. Okey. Produk craft dah diterima di Harrods. Mana dia kata boleh buat promotion 1 month dekat Harrods, ground floor, dekat window number 9 ke. Tepi jalan dia bagi kita, maknanya produk kita tu dia 1 tahun kita buat program dengan Harrods. Because dia datang, dia scan produk kita. Betul tak kita ni berkualiti? So dia tanya dia, why you nak Malaysia? What about other country? Banyak produk lain, negara-negara jiran kita. Dia kata Malaysian different from others. Dia punya produk I can find in Portobello Market. Kalau orang pergi London tak boleh Portobello Market dekat apa Wembley. But Malaysian product tak ada situ. Dia very good product. Quality product yang kita ada. So pengiktirafan kalau produk kita boleh masuk Harrods, maknanya dah okey lah, being accepted internationally. So dari segi quality wise, semua kita, orang kita mungkin berpandangan dari segi harga, comparing on harga antara negara. Saya kata setiap produk ada harga tersendiri. Kita tak boleh compare benda ni dengan benda ni. Dari segi quality, design, bentuk, dia punya bahan yang digunakan. So nothing's cheap. Kalau benda yang baik. Bila you sebut tentang benda yang baik, ini pun satu soalan yang saya nak tanya directly kepada Tuan Ibrahim. Saya suka baju yang yang Encik Ibrahim pakai sekarang ni. It looks so beautiful. Apakah ini juga hasil daripada Kraft Tangan? Yes. Ini usahawan-usahawan kita yang buat. Dia kata macam kita ni, kita kena evolusi tu kena berlaku. Design. Saya selalu cakap dengan designers kan, kita kena bergerak selaras dengan masyarakat. Jadi cabaran kita dalam hal begini, kita terapkan pada student, market makin sophisticated. Pembeli makin sophisticated. Dia dah tak ada masalah lagi dah. Macam kalau kita anak kita, kalau kita cerita pasal culture, pasal orang kata sentimen kenegaraan, dia kata, kenapa saya nak kena benda-benda ni? It's nothing to do with me. I tahu gadget je. You cerita pasal you patriotism pakai batik. I tak kisah. Because I don't know, I tak tahu benda ni. Jadi it's challenge dia. Macam mana kita nak ambil this group ni membeli produk kita pada masa hadapan. So adakah kita akan menggunakan konsep yang tadi tu bercerita pasal patriotism, culture, ataupun kita nak cerita pasal market, the needs, the one dia apa yang dia tahu. Jadi kita dalam craft ni, di dalam kita membuat satu reka bentuk yang baru. Jadi tanpa menggadaikan jati diri, tapi kita bawa satu benda yang baru, elemen yang baru kepada masyarakat yang baru. Dan dalam kita menerapkan konsep baru, saya menekankan kita mesti ada satu konsep falsafah Malaysian craft atau craft Malaysia. Mana dia tidak reflect kepada sesuatu bangsa. Craft Malaysia mana everybody can wear. Kalau kita bangsa A, B, C ke, dia universal. Tapi jati diri ada di situ. It's for everybody. Yes. Then the market is big. So di dalam craft industry, it's not about producing, it's about creating new market segment. Supaya kalau dulu katalah suku kaum A ni tak minat kaum B tak minat, because dia kata craft ni relate to one satu kaum. Tapi now kita change the environment. So design tu more the contemporary,
tengok pun tak nampak sangat ni tak nampak sini, tapi dia universal, is Malaysian design. Okey, kita akan sambung lagi Tuan Ibrahim, kerana kita seperti biasalah di arah untuk berehat dulu buat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang memperkasa modal insan berkemahiran dan kreatif, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tuan Ibrahim Ismail, iaitu Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia. Sedikit pembetulan barangkali Tuan Ibrahim, bukan disengajakan, tetapi Tuan tadi menyebut bahawa penubuhan IKN itu ialah pada tahun 2021, sebenarnya ialah tahun 2001. Itu pembetulan yang kami lakukan. Baik, kalau kita lihat kepada senario semasa lah Tuan, kita bercakap tentang, ialah kita pun tahu PM telah mengumumkan pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana pada 6 hari bulan Jun yang lalu, dan pakej penjana itu adalah sesuatu yang cukup hebat, cukup menarik sebenarnya. Di mana peranannya dimainkan oleh Kraft Tangan Malaysia dalam plan penjana ini Tuan? Okey, dalam penjana tu banyak yang kerja announce lah. I think semua sektor boleh tersentuh di situ kan. Terutamanya dari aspek ada saya tengok ada 2 atau 3 inisiatif memang berkait rapat dengan aspek macam pendigitalan. Banyak disentuh tentang pendigitalan, buy Malaysian product online. Bercakap tentang gig economy. Yes, semuanya saya rasa dalam kita di Kraft Tangan, dalam kita menentukan hal tuju, memang salah satu pembangunan modal insan dan IF 4.0 dia berkait rapat, dan pemasaran, commercialization of craft melalui kaedah-kaedah online tadi tu, tu berkait rapat. Jadi kita memang dalam menyediakan platform tu. Jadi kita dah rancang 2018, 19, tapi 2020 ni tiba-tiba benda tu macam tiba-tiba berlaku. Dan kita kena percepatkanlah kita punya proses membuat perkara-perkara begitu. So dalam penjana tu dia kata banyak orang digital lah, orang marketing the product semua. That's why kita tubuhkan platform baru, Ikra Bazaar. Ikra Bazaar ni satu platform yang kita wujudkan masa PKP tu berlaku. Pada kita kena PKP pada 18 Mac, 8 April kita dah launchkan kita punya Ikra Bazaar. Dan inisiatif tu yang memang Kraft Tangan kita berfikir bagaimanakah Yang Mak Menteri pun mengarahkan supaya macam mana kita nak membantu usahawan kraft to reach out dia punya buyer. Dia tak boleh keluar, there's no physical movement, kita pun tak boleh keluar, have to work from home. So kita menggunakan apa yang kita ada, memang stay work from home, tak boleh ke mana-mana, gunakan apa yang kita ada supaya kita dapat grupkan mereka ni dalam satu kelompok yang lebih besar untuk mereka memasarkan produk mereka. Kalau kita individual, mungkin saya ada 100 ahli, you ada 20, you ada 30, but then we come into the group macam ni yang besar ni, Ikra Bazaar. Sekarang kita dah ada dalam 10,200 members. It's a private group lah, kita tak bagi public because kita nak control. Kita takut nanti ada orang post bukan-bukan dalam tu, so kita boleh control lah. Kita takut ada orang jual produk-produk orang lain, produk craft negara-negara lain, tak benefit tu orang kita tak mahulah. Even though dia kata saya nak beli, tak boleh lah, you beli ke platform lain okey, tapi platform ni craft, nama dia Kraft Bazaar ni untuk orang craft Malaysia saja. Kalau you berniaga, you kata saya berniaga, saya buat craft ni, saya buat daripada negara jiran, tak boleh masuk, saya tak bagilah. Jadi ada perancangan tak ataupun telah pun dilakukan lah, macam Kraft Tangan Malaysia, terutamanya produk-produk yang dikeluarkan oleh Kraft Tangan Malaysia sendiri bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang melakukan online business ini. Kita bercakap tentang Lazada ataupun Shopee misalnya yang mendapat sambutan yang cukup hebat. Apakah Kraft Tangan Malaysia juga mempunyai gabungan seperti itu di masa-masa yang akan datang? Kenaan yang perkara ini macam kita ada menerima proposal lah daripada Shopee Malaysia untuk bekerjasama, collaborate dari segi pemasaran kita punya. Mana dia mengiktiraf Ikra Bazaar tu sebagai salah satu platform. Tadi dia tengok macam grup tu very aktif, banyak ramai ahli dia, mana dia tahu dan produk-produk yang sangat cantik, berkualiti. Probably ada juga usahawan kita yang dah masuk dalam Shopee yang dah ada. So mereka berminat untuk mengadakan jalinan kerjasama yang baik dengan Ikra Bazaar. Kita sebenarnya dalam satu lagi langkah untuk menyediakan e-marketplace pula. E-marketplace untuk craft.
So kalau you tanya saya, apa beza marketplace you dengan orang lain? Orang akan tanya kan? Yeah. Saya pernah bercerita dengan Yang Mohamad Perdana Menteri sendiri, mantan dulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa e-marketplace craft nak buat? Why so much different? Why not you just join je lah yang dah ada? But kita punya marketplace ni, the whole ecosystem of craft to be there. Kalau you nak tahu macam mana nak buat batik, you can klik kat situ. Kalau you kata, I ni cuba nak beli mengkuang lah. So kita ada list of supplier kat situ. Despite product craft saja tadi, finished product is one part. The raw material is one part. How to do it is another part. Jadi sebagai salah satu kita punya e-marketplace tu satu ekosistem yang boleh menerangkan, orang boleh belajar, orang boleh tahu pasal craft, orang boleh tengok macam mana benda tu dia buat. Yang ini kita bukan saja dalam perbadanan ni, kita bukan saja untuk menjual, tapi untuk create awareness supaya orang faham pasal craft Malaysia. Itu yang paling penting pada saya. Kerana kita di Craft Tangan, satu agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mengekalkan tradisi, culture. Kalau culture ni, benda-benda culture ni, kalau dia tak boleh dia komersialkan, habis. Dia nak suruh orang buat, dia kata tak boleh jual, cik. So hilangnya budaya itu bila kata tak ada komersial dia. So macam mana kami ni dipertanggungjawabkan? Mana kalau batik orang tak nak pakai lah. Kalau batik, saya pakai batik ni macam lama, orang pun alamak, orang kata dua apa, belia pakai batik ni. Betul kan? Kita tak boleh marah orang tu. Kerana kita tak buat perubahan. So I kena follow you punya needs tu. Apa dia? Jadi kita punya fokus, kita kena fokus supaya apa yang kita keluarkan sentiasa mendapati cita rasa pembeli pada masa tu. Jadi kalau in term of macam digital tadi tu, saya rasa memang satu industri sangat baik kerana dia borderless. Macam pembeli luar negara pun boleh datang masuk. Only thing now, macam mana you nak komersialkan dia supaya benda tu sustain, dia punya sustainability ada, produk boleh dijual. Jadi kita kena bergerak lebih berbentuk komersial. Itu yang kita sedang rancang, apakah langkah-langkah atau strategi-strategi supaya benda ni boleh diterima masyarakat. Kita tak nak macam kita buat lepas tu orang tanya pun tak tahu, benda lama-lama hilang, gagal. Bila tuan sebut tentang ialah untuk mewujudkan sambutan yang hebat daripada pengguna khususnya lah, you talk about commercialization itu. Apa yang pihak tuan di Craft Tangan Malaysia sendiri lakukan dalam usaha untuk menaikkan ataupun meletakkan image craft Malaysia itu sebagai sesuatu yang perlu dibeli oleh rakyat Malaysia dan dihargai oleh rakyat Malaysia sendiri. Apa yang dilakukan? Biasa saya kata tadi, kita bisa ada satu falsafah yang jelas, direction yang jelas, ke mana kita nak pergi. Adakah kita nak totally macam komersial saja dan kita lupa lagi segi culture tadi tu, jati diri kita. Jadi di dalam kita mereka bentuk sesuatu, jati diri mesti ada. Pelambangan, kebanggaan rakyat tu kita mesti, itu dia punya strong point kat situ. Tapi dari segi komersialnya adalah segi reka bentuk, design yang contemporary. Itu dari segi bentuk, reka bentuk dan konsep-konsep falsafah pembangunan produk kita, product development. Dan kita akan train usahawan kita. Kita masuk ke kampung-kampung, we give them the new design, new concept semua. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, satu Malaysia ni adalah usaha craft tangan. Kita mengadakan workshop, pergi ke kampung. Saya pernah pergi ke kampung yang macam kaum Penan. Kita adakan workshop tidur di rumah panjang, ngajar mereka. Benda ni tidak berlaku dengan sendirinya. Dia tak ada tiba-tiba jadi. Ini usaha perbadanan selama berpuluh tahun untuk sentiasa bersama masyarakat untuk menghasilkan produk. On commercialization tadi tu, kita kena sama dengan apa yang berlaku di pasaran. Kalau kita kata Shopee buat macam ni, Lazada buat macam ni, kita kena ada macam tu juga. Dia kena sama. That's why kita kena tengok, kita kena belajar apakah tactical dia, apakah yang inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh yang syarikat-syarikat macam ni, kita kena ada. Kita tak boleh kata, tak boleh, kita tak boleh buat, kita yang ni boleh buat. So kalau kita macam tu, orang akan pandang kita ni macam tak komersial, mana you tak boleh nak sustain lah. Orang kata susah lah, ni susah, ni susah. That's why dalam mewujudkan benda ni, kita mengambil satu tanggungjawab menjaga sendiri kita punya e-marketplace nanti. Kerana kita tak boleh bagi pada orang. Kita rasa biar kita jaga, the whole workforce akan tengok pada ni selaras dengan syarat kerajaan on pendigitalan supaya usahawan craft terus
dapat dibantu. Yang penting adalah market. You buat produk cantik pun tapi tak ada saluran. Macam saya kata, kalau dulu mungkin saya ada 1,000 ahli, tapi when you join Iqra Bazaar, you ada 9,000 lagi akan view your product. That's give them opportunity supaya orang lebih nampak varieties, more kata apa, pilihan. Jadi it's all about choice. Itu yang terbaik ni. Okey, sayang sekali Tuan Ibrahim. Masa kita dah pun sampai ke penghujung sebenarnya. Itulah macam saya katakan, setengah jam tak cukup. Untuk kita bercakap banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya bangkitkan, terutamanya kita tak banyak menyentuh tentang institut Kraf negara itu sendiri. Tetapi saya haraplah mungkin pihak tuan dapat datang lagi. Sekali ini kita minta 1 jam. Kita bercakap sepuas-puasnya, terutamanya tentang institut Kraf negara. Kerana saya percaya ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita wawarkan kepada penonton kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ibrahim Ismail, Ketua Pengarah Kraf Tangan Malaysia, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan kami seperti biasalah menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.